Assalamualaikum, selamat malam. Okey, uh, saya nak membincangkan suatu pertanyaan yang acap kali saya terima. Soalan yang mudah saja. Doktor, adakah kita kena pastikan bahawa kajian PhD ataupun doktorat itu mesti artikelnya 3 tahun kebelakangan, dan kalau master kita boleh tambah sikit iaitu 5 tahun kebelakangan. So saya pun tanyalah mana awak dapat tu. Dia kata semua orang kata macam itu. Okey. Kadang-kadang pelik juga Pelik sebab saya tak dengar perkara ni masa saya belajar di luar negara. Kat Malaysia ni macam-macam benda yang disebut yang saya tak tahu asal mana datangnya perkara tersebut. Okey ya. Jadi apa jawapannya? Okey, so jawapan saya mudah saja. Apa saja bentuk kajian yang anda lakukan? Fizik, kimia, medicine, engineering, management, accounting, social science, whatever. Rujukan mestilah mengutamakan yang the latest, the current, yang semasa dan yang terkini. Okey, kenapa? Kerana kita promise bahawa dapatan kita ini adalah dapatan yang contribute kepada knowledge, yang extend the knowledge. Jadi bila kita nak extend the knowledge, mestilah satu perkara yang berada di frontier of knowledge. Pada situasi perkembangan semasa knowledge. Jadi untuk pastikan kita boleh mendakwa perkara itu, maka kita perlulah mendapat rujukan-rujukan kajian yang berlaku the current. Okey. Jadi timbul persoalan, current tu apa? Yang latest tu apa? Bergantung kepada bidang. Okey, bukan 5 tahun, bukan 3 tahun. Katalah anda buat tajuk computational thinking in education. Awak tak payah tetapkan tarikh dia, tahun dia. Awak akan dapat tahun 2020, 18, 19, 18, 17, sedikit-sedikit 16. Tak adalah yang tahun-tahun yang terawal daripada itu. Okey, kenapa? Kerana isu tu isu yang bersifat semasa dan ia baru timbul. Tambah pula bila kita kaitkan computational thinking dengan robotik sebagai contoh, dengan coding sebagai contoh, maka orang bercakap dalam 2-3 tahun ini saja perkara tersebut. Okey, jadi kalau anda tidak akan jumpa pun rujukan-rujukan yang lama-lama, 5 tahun ke 4 tahun ke, jarang. Malahan artikel semasa itu pun dah cukup menyokong apa yang kita nak lakukan tanpa perlu kita lihat kepada artikel yang lama. Jadi tadi tak timbul isu 3 tahun ke 5 tahun. Dia perkataan dia the latest, the current issue. Sementara kajian-kajian dalam bidang contohnya pentadbiran pendidikan, maybe bahagian kurikulum contohnya, maka tidak banyak perkembangan semasa. Okey, untuk kita kaitkan, maybe dia ada elemen kecil saja. Contohnya kita nak masukkan elemen IoT, elemen AI 4.0, tetapi kurikulum itu sendiri adalah sesuatu yang telah pun wujud secara established, dibincang banyak, bukannya bersifat semasa. Dia terbincangkan mungkin pada tahun 1990-an, tahun 2000, awal-awal tahun 2000, banyak dibincangkan dan ia terus berjalan sampai sekarang. Jadi rujukan itu agak jauh ke belakang. Okey, yang semasa ini tak banyak dikupas pasal kurikulum. Okey, jadi kita paksa patah kebalik untuk dapatkan dia punya foundation asal dia, kita paksa merujuk pada artikel-artikel yang dibincangkan maybe tahun 2000, okey, maybe tahun 2005, maybe tahun 2010, yang maybe 10 tahun kebelakangan. Kenapa? Kerana itulah bersifat current. Okey, semasanya itu. Sebab dia adalah satu yang subjektif. Seperti juga kajian-kajian sejarah. Okey, 10 tahun bagi sejarah is nothing. 20 tahun bagi sejarah is nothing. Lagi lama, lagi bagus untuk kajian sejarah. Jadi nak mengatakan 5 tahun, 3 tahun itu satu statement yang dangkal pada saya. Tetapi gunakan perkataan the current, the most relevant current and latest article. Supaya kita boleh mendakwa bahawa kajian kita ini kajian yang
extend dan expand the knowledge. Okey. Jadi jangan bimbanglah kalau anda dapat kebanyakan tahun 2000 katalah kajian pasal PCK, pedagogical content knowledge. Okey, yang sekarang ni ada muncul tetapi dia ada macam lab sedikit dalam 5-6 tahun ni tak banyak orang buat. Okey, jadi kebanyakan rujukan tu tahun 2002, 2010, 2012 lebih kurang begitu je punya rujukannya dan ada beberapa rujukan semasa lah. Okey, for sure lah kan sebab kita nak tunjukkan kita punya novelty. Tetapi yang menyokong secara kokoh dasar-dasar dan teori-teorinya maybe agak keterbelakang kerana itulah situasinya. Jadi kita tak perlu tetapkan 5 tahun, 3 tahun kan. Jadi pelajar tu nak buat sesuatu yang agak baru. Okey, dia nak buat sesuatu yang agak baru. Tetapi dia dapati bahawa semuanya telah berlonggok pada 2-3 tahun kebelakangan ini. Okey, tak perlu difikirkan yang sebelumnya. It depend lah pada kajian apa yang kita lakukan. Dia punya keyword dia the latest, the current article. Untuk kita backup dan menunjukkan adanya novelty dan juga extension kepada the latest issue yang kita cuba nak bincangkan. Okey, jadi itu lebih adil untuk pelajar-pelajar fahami. Tak boleh kita katakan ya, tentulah bila kita buat kajian berkenaan augmented reality, yang bersifat semasa ataupun yang maybe katakan multimedia. Multimedia ni dah ada dalam 15 tahun istilahnya. Okey. Dan dia nak buat sesuatu yang dikatakan sebagai novel yang baru. Tapi tengok rujukan dia 2010, 2008, 2004, 2005, jadi itu tak boleh. Okey, sebab ada juga banyak kajian-kajian multimedia yang berjalan sepanjang tahun sehinggalah tahun-tahun yang terkini. Jadi kita pastikan kita mendapat rujukan yang paling banyak pada tahun-tahun yang terkini dan maybe beberapa sebagai asas untuk kita melihat perkembangan teori multimedia. Okey, jadi keyword dia dapatkan kajian yang terkini. 3 tahun, 4 tahun tu is not the issue. Okey, jadi kita boleh menilai sekali. Malah bila kita buat kajian sejarah, kajian-kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang kita katakan sebagai evergreen, kita akan tengok dalam tempoh yang agak panjang citationnya. Jadi itu satu keperluan bagi kajian berbentuk sedemikian. Okey, contohnya kita buat kajian pasal COVID-19 pandemik kan. Okey, tiba-tiba kita dapat kajian ni, kita nak lihat dari segi let's say psychosocial yang berlaku, maka kita terpaksa merujuk kepada apa yang berlaku ketika SARS dulu, apa yang berlaku ketika Ebola dulu, yang tahunnya jauh ke belakang. Okey, jadi dia campuran di antara beberapa yang latest dan juga maybe pool of the pertinent article tu pada tahun-tahun 2000 lebih kurang, sekitar itu. Okey ya. Jadi itulah yang boleh saya sebut supaya anda jangan pegang yang kata 5 tahun, 3 tahun. Okey, tak perlu. Peganglah, try to get the most latest current article so that you can show your article is now moving from the frontier of knowledge to contribute to something new to the body of knowledge. Okey, itu saja yang sempat saya berkongsi sebelum saya berehat ya. Penat juga ya bercakap kan. Tapi saya enjoy, saya gembira kerana apa? Kerana itu saja yang saya tahu. Okey, saya bukan sesiapa-sesiapa. Saya juga tak ada banyak harta macam mana pun. Okey, kita pun ada masalah sendiri kan. Ada tanggungan sendiri. Ada kadang-kadang orang tak nampak apa yang kita lalui latar belakang keluarga. Maybe orang tak tahu apa yang kita lakukan seharian. Tapi apa yang kita perlu lakukan adalah menyumbang apa saja yang kita ada dalam bentuk-bentuk yang maybe tidak sama. Okey, itu saja yang sempat saya berkongsi. Saya tengah fikirkan satu tajuk lagi ya. Daripada tadi saya fikirkan tajuk yang saya nak kongsikan ya. Tapi untuk kali ini saja ya. So kalau anda dapati video ini boleh memberikan anda sedikit pemahaman, terutamanya kepada supervisor yang muda-muda ni, yang kutiplah apa saja yang didengar daripada mereka-mereka yang terdahulu bawa kepada generasi baru. Akhirnya benda tu macam tu saja, tak boleh nak fikir kritis langsung.
Okey, apa saja yang disebut dibawa, diikuti. Okey, sedangkan cuba kita fikirkan, adakah benda itu relevan lagi dengan keadaan sekarang? Okey, ketika artikel sukar diperolehi, okey, dapat satu dua pun dah berbangga, maka mungkinlah itu antara alasannya kenapa dikatakan PhD kena 3 tahun. Dapat jumpa 3 tahun cantik, master tak apalah 5 tahun. Sebab susah dapat artikel, tapi sekarang no. Artikel berada di hujung jari anda. Okey, untuk itu jangan takut saya tak pakai spek hitam. Okey, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.